الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب الضالين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على حبيبنا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Yang dimuliakan barisan pentadbir Masjid Setia Alam, tuan-tuan imam, tuan-tuan guru, para asatidzah muslimin seterusnya, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat, tetamu Allah Subhanahu wa taala yang dikasihi dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, mari sama-sama kita panjat syukur kepada Allah Azza wa Jalla yang tetap mengurniakan kepada kita kurniaan yang besar, iaitulah terutamanya kita kekal berada di atas jalan yang benar, jalan yang dibawa oleh para nabi dan rasul salawatullah alaihim ajma'in, iaitulah agama Islam yang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mempertahankannya, memperjuangkannya sehinggalah ketitisan darah terakhir. Mudah-mudahan kita semua menjadi umat yang senantiasa mengenang perjuangan Nabi dan para sahabat untuk melihat bahawa Islam itu akan menjadi agama yang dianuti di akhir zaman nanti, insyaAllah. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, insyaAllah malam ini kita masuk kepada adab puasa dan perkara yang dimakruhkan. Padahal puasa dah lepas tuan-tuan ya, tapi oleh kerana kita ikut kitab, jalan je lah tuan-tuan ya. Anggap je lah kita puasa untuk tahun depan ya. Kerana kita nak skip pun takut terskip, langsung tak diulang. Kalau ikutkan musim-musim haji ni, eloknya buka kitab haji, tapi biasanya takut yang kita skip ni kita tak ulang dah ya. Maka kita ikutlah apa yang dalam kitab ini, iaitu malam ini ada adab puasa dan perkara yang dimakruhkan. Semoga yang pernah kita buat selama ini diperbetulkan ya. Kadang-kadang tuan-tuan, bukannya semua yang kita buat tu betul dan bukanlah semuanya salah secara mutlak, tapi ada mungkin kekurangan dan kesilapan ya pada puasa dan raya yang lalu. Saya contohkan puasa okeylah yang raya. Bulan Syawal ni bulan
raya kan, kata Nabi SAW, satu Syawal itu ialah yaumul akl wasyarab, hari makan dan minum. Maka diharamkan tuan-tuan berpuasa pada satu Syawal itu. Hatta tuan-tuan ni warak macam mana pun haram puasa pada hari itu. Tetapi bukannya boleh kita mentang-mentang hari makan minum maka kita pun melakukan perbuatan itu sehingga melampau batas. Ya, maksud saya ada orang ziarah raya ni sampai pukul 7 maghrib tu. Ni kejadian benar berlaku ya. Pukul 7 tu ada orang bagi salam, Assalamualaikum, nak raya katanya. Jadi tuan-tuan sebagai tuan rumah, ada sampai hati tak nak halau dia balik? Tak sampai hati kita kan tuan-tuan. Tapi kita sebagai pengunjung atau penziarah tu, kita kena jangan sampai hati pula datang pukul 7. 7 tu kan nak maghrib. Kira lah kalau orang biasa mungkin dia rasa jauh lagi tu 7.20, masa itu 7.25. Tapi bagi orang yang macam tuan-tuan yang maghrib mesti ada di masjid, mesti sedia awal kan. Jadi pukul 7 oleh kerana raya, jadi semua menganggap alah ni bulan raya boleh lah kot. Tu yang pukul 7 pun datang mau orang. Pukul 1 pun tak balik lagi beraya ya, sehingga tuan rumahnya menguap hampir berpuluh-puluh kali dah menguap. Dengan alasan tadi apa? Alah ni bulan raya. Seolah macam bulan raya tu dia unlimited. Perbuatan kita ni waktunya pun unlimited. Sedangkan masih terikat dengan waktu-waktu tertentu. Tengah hari kan? Tengah hari kan orang nak rehat tuan. Tengah hari tu Assalamualaikum nak raya. Jadi perkara begini ni yang orang anggap macam benda kecil, tapi dia dianggap sebagai merosakkan adab dia dalam Islam. Gitu. Itu kesilapan lah tu yang perlu dibetulkan pada masa akan datang gitu ya. Dan juga satu lagi tuan-tuan, kenaan dengan cara kita berseronok dengan membakar mercun secara melampau ya. Tuan-tuan kalau perasan tahun ni orang jual mercun tu lebih banyak daripada jual murtabak di bazar. Mercun tu lebih banyak daripada jual popiah ya. Tuan-tuan perasan lah. Saya perasan begitu tuan. Jadi bila raya tu suasana takbir itu tenggelam dengan banyaknya orang bermain benda tersebut, yang bukanlah jalan untuk berseronok dalam agama kita, yang orang telah ambil dan menjadikan dia sebagai satu perkara yang normal ya. Nanti lama-lama kan dia akan normal. Biasalah raya, biasalah raya, biasalah. Ayat biasalah raya itu yang merosakkan manusia. Yang kita kata bukanlah jalan yang Islam ajar kita. Di malam-malam raya tu takbir sepatutnya dilaungkan secara kuat. Nabi kata launglah kuat sehingga di jalan-jalan, di lorong-lorong, di pasar-pasar. Tapi benda lain yang banyak. Ini kesilapan-kesilapan ni dia akan dibuat setiap kali raya itu berlaku ya. Tiap tahun dibuat lah. Kalau tidak ditegur, tiap tahun dibuat. Maka kita yang mudah-mudahan disedarkan oleh Allah ini, kita sedar dan kita tak buatlah insya-Allah. Barulah ibadat kita itu tidak berulang-ulang kesilapannya itu sahaja. Serupalah dengan yang kita nak bincang malam ni. Bendanya dah biasa dibuat tiap tahun, tapi tiap tahun juga kita ada kesilapan. Okey ya, baik. Adab yang ketiga ataupun adab puasa dan perkara yang dimakruhkan. Yang nombor 3. Kerana yang 1 dan 2 dah dibincangkan pada siri-siri yang lepas. Yang ketiga, melewatkan sahur. Melewatkan sahur. Ini dilakukan dengan berhenti makan dan minum ketika fajar hampir terbit. Dalilnya ialah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad ibn Hanbal dalam Musnad Ahmad daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. La tazalu ummati bi khairin ma ajjalul iftara wa akharu as-sahur wa akharu as-suhur. Umatku terus akan berada dalam kebaikan selagi mereka menyegerakan berbuka dan melewatkan bersahur. Ya, ini dipahamkan, jangan kita putar kata melewatkan sahur sampai subuh. Maksudnya sahur di hujung-hujung waktu.
Salat ujung waktu sangat dibenci oleh Allah, ya, ataupun sangat tidak patutlah. Tapi sahur di ujung waktu sangat baik. Kerana dia apa tuan? Kerana dia di ujung-ujung nak subuh tu, kemudian terus subuh terus bangun lah, tak ada tidur lah kan. So bila orang awal sahur, dia ada masa tidur semula, dia ada masa itu dan ini. Tapi kalau di ujung-ujung tu, pertamanya mengikut kita kata saranan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukanlah kata siapa yang tak sahur di ujung tu berdosa besar, bukan. Tapi kita kata itulah cara yang betul diajak oleh Nabi. Jadi ada orang nak sahur pukul 12, dia dikira makan lah, ya, bukan dikira sahur. Boleh aja, tapi tak dapatlah fadilat ini. Nak sahur pukul 10, ataupun dia kata more tu campur sahur, boleh aja, tapi tak dapatlah sunnahnya, kebaikannya bersahur. Kerana dalam sahur tu ada barakah kan tuan-tuan. Mungkin ada orang seumur hidup dia tak pernah sahur tau. Dia terus makan malam terus sampai subuh, bangun sampai subuh. Mungkin ada jenis macam tu. Kita tak pernah buat lah, saya ingat. Tak tahu lah tuan, saya tak pernah buat lah. Sahur mesti, ya. Kerana kita ni amalan lain tu kita malas tuan-tuan, ya. Nak sembahyang sunat banyak-banyak, satu malam sampai lebam-lebam kaki, tak ada lah. Jadi yang mana kita boleh buat tu, kita buat lah. Sahur pun bukan susah pun, bangun je, nak subuh dah pun kan. Jadi benda yang kita boleh buat dan fadilatnya besar, mari kita grab lah. Jangan ditinggal sembahyang sunat, dah lah malas. Sahur pun malas. Semua benda malas lah tuan-tuan. Jadi apa yang nak kita dapat daripada Allah Taala tadi? Sebab tu doanya bukan panjang, tapi semua benda malas buat. Jadi macam nak minta dengan Allah tu, tapi tak ada benda nak dipersembahkan kepada Allah SWT. Jadi kita buatlah yang kita boleh buat dan kita mampu buat. Sahur itu dilewatkan, ya. Dan Nabi SAW dan Zaid ibn Thabit bersahur. Apabila duanya selesai sahur, maka Nabi SAW bangun mendirikan salat. Kami bertanya kepada Anas, berapa lamakah masa antara kamu berdua selesai sahur dan mendirikan salat? Jawabnya sekadar 50 ayat yang dibacakan oleh lelaki. Maka tu kadar, ya tuan-tuan, ya, kadar antara sahur itu. Sebab itu zaman dulu tak ada jam-jam ni, semua pakai kadar. Nabi bagi contoh sekadar 10 ayat, sekadar 50 ayat, begitu. So yang jadi biasanya yang orang jadi apa? Pertanyaan tu imsak itu. Imsak tu benda katanya, kan? Adakah bila imsak tu tak boleh makan ataupun sebagainya. Jadi kalau orang yang tak tanya, maka tak tahulah imsak tu di stop. Bangun-bangun dah imsak, stop, tak sahur dia. Ditahan sampai subuh. Rugi lah tuan-tuan, ya. Kerana itu waktu kecederaan tu masih boleh lagi makan. Cuma dia menjadi satu garis pandu waktu berhati-hati. Time ni makan kena tengok kanan kiri, jangan sedap aja, takut nanti azan, ya. So kita ada jam kan, sekadar seminit dua makan, okey lah. Jangan tak makan langsung kerana rugi, masih boleh makan, ya. Baik, jadi sebab itu orang lelaki ni ilmu fardu ain itu wajib dipelajari, bukan saja untuk jadi ustaz. Banyak orang cakap apa, bukan nak jadi ustaz, belajar agama buat apa? Fardu ain itu kan wajib tuan-tuan belajar. Tak jadi ustaz pun dia, kerana dia orang Islam, wajib belajar. Sebab itu dalam bab haid sekalipun, orang lelaki wajib tahu tau. Kalau tidak, asyik kena tipu je dengan bini dia. Bila ditanya, dah suci belum? Belum lah bang. Padahal hari yang ke-18 lah. Kalau orang belajar kan dia tahu haid tu 15 hari saja. 1 hingga 15 tu, within 1 hingga 15 tu, itulah haid. Sama ada dia suci, dia tak suci, 15 hari itulah. Hari ke-16 hingga ke-30 tu waktu suci dia. Tapi oleh kerana suami tak belajar, kan tipu lah tuan. Belum katanya, belum, dah 30 hari pun belum, darah keluar lagi katanya. Ada di situ pula darah istihadah pula. Lepas 15 keluar darah juga istihadah, darah penyakit, tapi wajib solat seperti biasa. Ini fardu ain ni tuan-tuan. Tapi oleh kerana jenis tak ambil pot kan, ini perempuan punya hal lah, malas lah ambil pot buat apa. Kita bukan keluar darah pun, paling kita keluar darah hidung je kata.
Wajib belajar kerana dia fardu ain. Solat, tata cara puasa dan sebagainya. Ini benda yang rukun-rukun Islam tu. Tapi itulah ya, bila tak belajar dan kata saya bukan area ustaz. Itu perkataan itu, perkataan yang tidak sepatutnya keluar daripada orang Islam ya. Dia kena belajar betul. Sebab tu kita dari kecil dia ajar buat solat bab apa tu fardu ain betul. Selesaikan dia insya-Allah. Baik, nombor 4. Meninggalkan kata-kata yang mesti dijauhi. Itu sebagai adabnya. Kata-kata yang mesti dijauhi seperti cela, menipu, mengumpat dan menghasut. Sebab itu dia jadi adab saja. Dia bukan jadi pembatal puasa. Jadi orang mencarut ni bulan puasa, mencarut, menipu, mengumpat kan, puasanya masih sah tuan dan berdosa. Itu ya. Jadi jangan kalau orang mencarut kata puasalah, batalkanlah puasa kau tu, cakap orang mencarut. Kalau dia batal dia kena ganti puasa dia. Cuma puasanya kosong lah ya, tak dapat pahala lah kerana dia dah potong pahala puasa tadi dengan perkataan yang tak sepatutnya. Tapi untuk dikatakan dia batal tidak ya, kerana ahli sunnah berpegang bahawasanya kata-kata yang kotor tidak membatalkan puasa. Paling pun membatalkan pahala puasa, bukan puasa itu sendiri. Amati kita jelas tu. Jangan kita asyik suruh orang tak puasa je, nanti kalau orang tu ikut lepas tu tak ganti pula tu, kita je penyebabnya. Okey, jadi perbuatan itu haram. Ya haram, tapi puasanya sah. Macam orang jual beli ketika azan Jumaat, jual belinya sah tapi berdosa. Allahu Akbar tu masih lagi jual beli. Sah tak jual belinya? Sah. Tidak jadi batal ke perniagaannya jadi haram, tidak, tapi perbuatannya itu berdosa. Berdosa, kalau berdosa kena minta ampun kepada Allah lah tuan ya. Jadi benda agama tu dia begitu. Macam kita kata kita salat rukun cukup, alhamdulillah lah, kita berusaha lah rukun cukup semua, sah salat kita. Allah terima ke tidak tu wallahu a'lam. Kita optimis lah Allah terima kerana syarat semua kita dah penuhi ya. Tapi nama kata kita yakin, mudah-mudahan boleh jadi ditolak, boleh jadi diterima. Selagi kita ikut rukunnya yang kita yakin rukun itu betul, ya mudah-mudahan diterima. Baik. Kemudian seorang yang puasa juga hendaklah menahan dirinya daripada perkara syahwat seperti melihat wanita dan mendengar lagu-lagu. Al-Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yada' qaul az-zuri wal 'amal bihi falaysa lillahi hajatun fi ay yada'a ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa yang tak meninggalkan kata-kata dusta dan beramal dengannya, maka Allah pun tidak memerlukannya untuk meninggalkan makan dan minumnya. Jadi bukan maksud Allah kata tak payah puasa lah, bukan begitu. Maksudnya dia kena jaga mulut lah. Bahasanya seolah-olah macam puasanya itu tidak mendapat apa-apa, tapi masih ditetapkan dia wajib berpuasa tuan ya. Macam orang kafir kan, non-muslim kan, kalau kita belajar syarat wajib sembahyang, antaranya apa? Islam, betul tak? Orang Islam dituntut untuk solat, yang baligh, yang aqil. Kalau yang kafir tu mereka tak wajib solat. Adakah tak wajib tu dia selamat? Dia akan dituntut di akhirat. Gitu. Bukan makna tak wajib tu untung orang jadi orang kafir ni tak ada syarat untuk dia solat, sedangkan dia akan dituntut di akhirat. Gitu ya. So bola ni bukan kata tak payah puasa. Puasalah, kerana tak puasa kena ganti. Jadi apa penyelesaiannya? Jangan cakap kotor-kotor. Dan jangan pula dia lepas puasa pula diganti cakap kotor tu. Aku tahan ni, nanti lepas puasa aku lepaskan semua. Bukan begitu tuan-tuan. Lebih baik kita kata sebab tu turning pointnya ialah Syawal kan. Bila Ramadan tu semua dijaga, nanti Syawal dia start balik macam orang biasa. Kenapa tuan? Kata ulama bulan Ramadan itu kerana banyak dia punya motivasinya untuk melakukan ibadat, suasana tu sendiri. Maka tak mustahil dia boleh kawal. Nanti bulan lain suasana dah tak ada, so dia kena wujudkan motivasi diri sendiri, keliling dia. Macam kita muhasabah diri sendiri kita Ramadan itu baca Quran bukan rajin lagi kita kan. Naik Syawal ni dah kurang muka surat. Kenapa? Kerana suasana tu tidak membantu. Suasana berseronok tu lebih membantu.
Maka kata ulama, maka bulan Syawal itu adalah turning point dia. Start balik untuk menjaga dia punya konsistensi ya. Kerana diselubungi oleh keseronokan kan bulan Syawal tu kan. Baik. Tuan-tuan jangan tak percaya, ada orang sembahyang raya tapi tak sembahyang subuh. Ada tuan. Sebab dia rasa sembahyang raya tu ganti sembahyang subuh gitu. Sedangkan subuh tu tetap fardu dan tak akan jadi kurang dengan apa peristiwa pun. Raya tu sunat je. Tapi mungkin dia tersilap ke apa, subuh tu dia tidur, bangun sembahyang raya. Jadi ini pun satu benda yang perlu dibetul ya. Sebab dia orang ni kan malam raya dah main mercun sampai subuh. Subuh dia tidur sampai ke pukul 10 baru bangun. Ya. Itu realiti tuan-tuan dia berlaku. Walaupun mungkin tidak berlaku di sini, mungkin berlaku di tempat lain. Baik. Dan namun perkara baru dalam masalah ini bagi orang-orang yang puasa ialah selain ia dosa, ia akan menghapuskan pahala puasa walaupun hukum puasanya adalah sah. Dia sah tapi pahalanya hilang dan dikira telah melaksanakan kewajipan. Oleh itu perkara ini dianggap adab dan sunat-sunat puasa. Sebab tu dikira adab ya, bukan rukun. Baik. Nombor 5, mandi junub sebelum fajar. Ini dilakukan untuk memastikan dirinya bersih daripada awal puasa lagi. Ini bermakna junub tidak menidakkan puasa, tapi yang lebih afdal ialah menyelesaikannya sebelum fajar. Dalilnya ialah sebuah hadis daripada Abu Hurairah. Katanya Nabi SAW pernah bangun pagi dalam keadaan junub kerana jima' tanpa bermimpi, kemudian baginda SAW mandi dan berpuasa. Jadi orang-orang yang telah bersama pada malam puasa itu, kemudian dia tidur sampai subuh, puasanya masih on tuan-tuan ya. Cuma dari sudut adabnya tak adalah, kerana sepatutnya dia kena bersihkan diri dia sebelum fajar masuk, sebelum subuh gitu. Maka kalau selepas subuh, adabnya tak baguslah. Tapi puasanya masih dikira ya. Kerana yang dia buat tu malam tadi, bukannya subuh tu dibuat. Dia buat tu malam. Kalau dia buat subuh, bukan kata adab tuan-tuan, kena ganti lagi 2 bulan ya. Kafarah di siang Ramadan. Wanita haid dan nifas juga disunatkan agar mandi sebelum fajar apabila telah sempurna suci dan darah berhenti sebelum itu, pun sama. Dia sudah adab. Maka orang perempuan lebih tahulah bersihnya macam mana. So dia mandi dulu sebelum fajar, kerana mendapatkan adab dan sunnah Nabi SAW ya. Kadang-kadang kita ni tak, kenapa buat begitu, kenapa buat begini. Yang pertamanya ialah kerana mengikuti perbuatan Nabi SAW. Itu je jawapan yang paling tepat lah tuan-tuan. Kita nak kata, macam orang tanya kan, kenapa subuh 2 rakaat, kenapa zuhur 4 rakaat. Jawapan yang solid tak ada tuan-tuan. Reka-reka boleh lah. Mungkin bila kata subuh 2 rakaat, orang mengantuk, buatlah 2. Kalau buat 4, tertidur semuanya. Itu rekaan. Nak kata jawapan yang betul daripada Quran Sunnah tak ada. Kerana itu disebut sebagai satu bentuk ta'abudi ya. Bentuk yang mesti dipatuhi tanpa ada soal jawab. Dia 2 rakaat, 4 rakaat. Macam orang kata, kenapa semayang siang baca pelan, semayang malam baca kuat. Bila dia kata siang orang sibuk, jadi baca pelan-pelan. Tiba-tiba kita semayang raya, baca kuat juga. Siang kan? Semayang gerhana matahari, siang baca kuat juga. Jadi tak ada jawapan yang betul-betul logik. Terkadar bagi orang diam dengan jawapan pun sudah cukup lah, kalau orang tu nak jawapan. Tapi kita sebagai orang Islam, apa yang disuruh tu dia ikut contoh Nabi SAW. Baik. Tidak berbekam dan seumpamanya. Ini kerana ia akan melemahkan diri orang yang berpuasa. Dia juga hendaklah tak merasa masakan kerana dibimbangi suatu akan masuk dalam rongganya. Ini kerana apabila suatu masuk ke dalam al-jawf, maka puasanya batal. Al-jawf ni apa ni? Kerongkong. Jadi orang yang nak tes-tes makanan boleh je lah, pakai ujung lidah je lah kan, jangan ditelan, boleh aja. Tapi ditakuti, kalau tak biasa ditakuti masuk ke dalam rongga, dalam apa ni, kerongkong, batal lah puasanya. Serupa juga bekam ni, dia akan lemah, itu saja. Tapi boleh, bukan tak boleh, boleh. Tinggal lagi cuba dia elak. Macam baru ni sebelum puasa kan orang tua dia tak bagi kan nikah bulan Syaban kan tuan. Bukan kerana haram, tapi menjauhinya.
supaya tidak terjerumus kepada ganti puasa 2 bulan. Budak-budak nikah tuan-tuan, bukan tuan-tuan tak apa, break ni masih kuat. Budak-budak ni break tak makan tuan-tuan. Betul tak? Kereta baru break makan, kereta lama break tak makan. Orang baru break tak makan, kita balik. Lepas tu Nabi SAW sebut, bila ada riwayat sebut ada orang tua, orang muda tanya Nabi, pasangan muda, boleh tak kami suami isteri bercumbu di siang Ramadan? Dia kata tak boleh. Bila pasangan tua jumpa pula, boleh tak bercumbu? Boleh. Jadi sahabat tanya, kenapa yang tu tak boleh, yang ni boleh? Yang itu dia tidak boleh mengawal dirinya. Yang pasangan tua tadi dia boleh mengawal dirinya. Tapi ada juga yang tua tak boleh mengawal pun ada juga. Tapi kebiasaan orang tua dia boleh mengawal dirinya. Bukan orang tua lah, orang senior lah ya. Kerana dia banyak pengalaman kan. Lepas tu bukannya menikah di Syakban tu haram, tidak. Boleh aja, tak ada masalah. Bulan raya pun boleh, malam raya pun boleh. Tinggal lagi kena lebih berhati-hati lah di siangnya begitu kan. Maklumlah baru lagi tuan-tuan kan, baru. Kalau orang dah lama dia dah biasa lah kan, ni baru sangat, takut terlajak ya. Baik, yang ketujuh, berdoa sewaktu berbuka. Doa tersebut ialah Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu, dhahaba adh-dhama'u wa batallatil uruq wa thabata al-ajr insyaallah. Panjanglah pula kan, biasa orang apa Allahumma laka sumtu wa bika amantu, gitulah ya. Doa lah apa-apa pun, janji doa yang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih baik gitu. Kadang-kadang perihal doa pun dia jadi isu yang panjang. Kita kata ginilah, doa yang bagus daripada Nabi lah itu aja. Lepas tu nak reka-reka sendiri pun boleh, tak ada masalah. Tapi utamakan yang doa daripada Nabi tu macam ni, Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu, dhahaba adh-dhama'u wa batallatil uruq wa thabata al-ajr insyaallah. Lepas tu doa lah apa? Allahumma tu boleh berlaku. Yang penting jangan panjang doa sangat sehingga lewat bukanya ya. Kerana nak cepatkan buka tu doanya pendek je. Tapi kalau kat majlis, contohlah majlis buka puasa kan, majlis rasmi, tiba-tiba tuan doa cuma bismillahirrahmanirrahim. Oi, ramai orang mengamuk tuan. Apa ni majlis besar bismillah? Ini doa kat rumah katanya. Padahal kita kan nak makan cepat kan, tapi begitulah keadaan. Dan orang kita ni pula kalau doa pendek-pendek pun nanti kena jeling tau. Dia suka panjang, memang dah biasa panjang daripada dulu. Tuan-tuan kalau ingat masih kecil tu kenduri tahlil ya, kenduri tahlil tu paling kenduri yang disukai juga ditakuti. Disukai kerana apa? Kerana dapat makan ayam. Masa kecil nak makan ayam kan susah kan, orang kampung tu. Tapi ditakuti juga kerana tengok imam yang bawa satu. Dia kat kampung tu kita tahu imam tua sikit, imam tua banyak gitu kan. Tengok kalau yang tua banyak tu, aduh ini doa mesti panjang. Panjang tuan doanya. Udah habis tu nanti Al-Fatihah. Lepas Fatihah tu panjang lagi doanya. Zaman sekarang kan kalau lepas Al-Fatihah cuma Rabbana taqabbal minna da'wahum fiha subhan, habis. Zaman dulu tak ada, lepas Fatihah masih panjang lagi doa. Jadi yang nak ayam tadi tu tengyang-nyang lagi. So panjang doanya. Dan biasa orang kita dibiasakan dengan doa panjang. Bila pendek dia jadi ini je. Dia gitu kan. Macam tahlil kan, bila pendek pendek sangat ni tahlil ni. Takut tak berbaloi dengan lauk yang dimasak tu. Lauk banyak tu, dia pendek. Dia jadi itulah. Sedangkan apa, tak kisahlah tuan. Nama pun kita bagi makan orang kan. Kan asalnya kenduri ni kata Nabi sallallahu alaihi wasallam at'imut ta'am kan, bagi makan orang. Bukan isi tahlil dia yang panjang. Dia punya poinnya ialah memberi makan pada orang. Jadi orang Melayu ni dia kreatif kan, sebelum bagi makan orang tu bacalah apa-apa. Nampaklah tak apa kita panggil kebulu sangat kan, dia nak makan aja. Bacalah doa ya Quran, tahlil la ilaha illallah. Sekarang pun tahlil la ilaha illallah pun sikit-sikit, 30 kali, 60 kali itu je. Tak macam dulu 100 tu gini-gini kan, sekarang sikit je. Dia zamannya sudah berubah dan manusia tak suka panjang-panjang lama-lama, pendek ya kan. Gitu. Baik, kemudian yang ke-8,
Menyediakan makanan untuk mereka yang berbuka puasa. Ini banyak orang buat ya. Menganjurkan majlis buka puasa. Sekiranya dia tak mampu memberikan mereka makan, dia hendaklah memberikan buah kurma atau minuman untuk mereka berbuka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajrihi ghaira annahu la yanqusu min ajri as-sha'imi syai'ah." Barang sesiapa yang menyediakan makan berbuka untuk orang yang puasa, maka dia mendapat ganjaran seperti orang puasa itu, tanpa dikurangkan ganjaran orang yang berpuasa itu sedikit pun, dengan syarat dia pun kena puasa. Jangan dia tak puasa, bagi bukan buka orang puasa dia dapat pahala puasa, tak akan dapat tuan, dia kena puasa. Gitu ya. Jangan dia diwakil-wakilkan, aku tak puasa lah, jadi nak pahala puasa aku makan orang puasa. Macam orang nak puasa 6 kan tuan, kata hadisnya, man sama ramadana thumma atba'ahu sittan min syawal kana kasiyamid dahr atau kama qala sallam. Siapa yang puasa di bulan Ramadan, ulama hadis kata puasa yang macam mana? Puasa yang kamil, yang sempurna. Ini bukan jenis yang kejap hari puasa, besok tak puasa, lusa puasa, tulat tak puasa, tiba-tiba puasa 6 dia sibuk puasa. Itu tak masuk. Dia kena puasa yang betul-betul puasa. Orang itu di bulan Ramadan baru dia layak, dia entitled untuk berpuasa 6. Gitu. Melainkan dia tak puasa di bulan Ramadan kerana uzur syar'i, sakit. Tapi kalau selesai tak puasa, lama tak puasa ni, tak sahur dah malam tadi, tak boleh tuan. Dia sepatutnya tak layak mendapat pahala puasa 6. Dapatlah pahala puasa sunat biasalah. Itu kata sebagai ulama hadis. Kerana puasa Ramadannya perlu clear. Sebab itu yang wajib perlu clear, baru yang sunat itu sambil-sambil lah kita kan. Jadi jangan diremehkan yang fardu. Kerana ada je orang tuan-tuan, dia solat dia jarang-jarang. Dengan apa alasan tu wallahu alam. Tapi sedekah dia banyak, dengan harapan sedekah dia akan menjamin solat dia. Salah tu tuan-tuan. Sangat meleset pandangan itu. Dan sebenarnya tidak menyelamatkan dia pun. Kerana di akhirat nanti Allah akan tengok orang yang sembahyang dia cukup dulu, baru dia akan hitung pada amal-amal sunat yang lain. Jadi kalau ini menjadi pemikiran utama kepada orang, rosaklah tuan-tuan. Orang yang banyak harta akan sentiasa buat alasan begitu. Tak payah solat, diganti dengan sedekah, diganti dengan sedekah. Sedekah tu baik, tapi dia ada syarat dia kan. Di samping ikhlas, dia kena ada syarat dia, dia kena selesaikan dulu solat dia gitu. Kalau sambil-sambil okeylah, sambil sambil memperbaiki diri sambil okey. Tapi kalau tak ada harapan, tak ada langsung kita panggil apa, usaha untuk membagi diri, sambil berkata ayah sembahyang ni sikit-sikit ya, ganti-ganti dengan sedekah ya, maka dia rosak, dia telah membuat satu undang-undang baru. Itu kena faham dia. Baik itu kalau orang yang berharta, salatnya bagus, sedekahnya banyak, itu yang terbaik tuan. Walaupun nanti di akhirat dia antara orang yang paling baik tanya kerana hartanya itu banyak. Dia bukan bermaksud dia berdosa ya, tapi oleh kerana hartanya banyak, dia akan tanya oleh Allah. Kalau dunianya okey, jawapan berjawablah, settle je jawapannya nanti. Yang tak okey, bila kat dunianya tak okey, di akhirat pun susah. Baik. Okey, kemudian yang ke-9, banyak bersedekah, baca Quran, bertadarus dan beriktikaf di masjid, terutama pada 10 malam akhir. Jadi alhamdulillah tuan-tuan, kebelakangan ini kita tengok trend ya. Saya ingat 6 tahun 7 tahun kebelakangan, trend dan amalan 10 akhir itu di masjid dah banyak dibuat lah. Di masjid-masjid dia, di Selangor terutama. Dan tidak menjadi benda pelik. Kalau dulu kan Qiyamul Lail malam cuti, malam minggu. Sekarang dah alhamdulillah 10 akhir dah mula menghidupkan malam. Itu. Jadi mudah-mudahan trend itu bukan jadi trend, jadi amalan yang baik sehinggalah ke akhirnya nanti. Kerana apa? Kerana kita nak biasakan manusia ini ada momen dengan Allah itu pada setahun tu 1 bulan, iaitu Ramadan. Gitu. Dan juga Rasulullah SAW ditanyakan, wahai Rasulullah, apakah sedekah yang paling utama? Jawab baginda, sedekah pada bulan Ramadan. Riwayat At-Tirmidzi.
Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan Jibril telah menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada setiap tahun di bulan Ramadan, sehingga akhir bulan Ramadan, dan beliau membaca Al-Quran bersama-sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi di hujung di tahun terakhir, tahun ke-10 lah di Madinah kan, Nabi biasanya akan khatam sekali dengan Jibril, ya, bulan Ramadan. Kita tengok, boleh bayangkan, tak boleh bayangkan juga lah, kita kata Nabi itu membaca Quran dengan Jibril, ya, bentuknya macam mana Allah alam, tapi membaca Quran Jibril. Kemudian Jibril membaca Quran dengan Nabi sallam. Setiap tahun akan khatam sekali. Di akhir tahun yang terakhir, ya, tahun ke-10 Hijrah, Nabi dengan Jibril berjaya mengkhatam Al-Quran itu 2 kali. Dan diriwayatkan Nabi menghidupkan terakhir Ramadan itu dengan 20 malam terakhir, 20 hari, ya, pada tahun ke-10 Hijrah. So di ujung tahun itu digandakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tahu bahawasanya amalan tadarus itu yang berasal daripada perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Jibril tadi. Lepas tu kita baca Quran, orang dengar, orang baca Quran, kita dengar. Ada orang buat dibagi-bagi surah kan, okey, baca masing-masing gitu kan, ada kan, cepat habis semua. Satu juzuk tu bagilah, engkau muka surat ni, engkau muka surat ni, engkau muka surat. Memang cepat habis, tapi tidak dinamakan tadarus. Dinamakan apa? Tilawah biasa. Pahala dapat tak? Dapat pahala, tapi tak pahala macam tadarus. Jangan kita terus salahkan, cuma cara tak kena lah, tapi dapat pahala lah, dapat. Cuma tadarus bukan begitu. Tadarus orang baca, kita dengar, dan kita tunggu. Jangan time kita baca orang tunggu, orang baca kita belah pula ni. Tapi kan melekat nak, tak jadi tu tuan, kena tunggu. Jadi oleh kerana itu, perbetulkan cara bertadarus kita. Saya ingat banyak yang betul lah, cuma ada segelintir yang mungkin dia nak cepat habis punya. Sebab tu boleh khatam 3-4 kali sebulan Ramadan tu, kerana macam tu cara dia. Kalau ikut sebenarnya sekali khatam dengan cara yang betul lah, okey. Baik, dan terakhir perkara makruh sewaktu berpuasa, iaitu melanggar adab-adab yang tadi disebutkan. Sebahagiannya termasuk dalam perkara makruh tanzih yang mesti ditinggalkan, seperti melewatkan buku dan menyegerakan sahur. Sebahagiannya pun termasuk dalam perkara yang haramkan, seperti mengumpat, menghasut, mencela dan berdusta. So ada 2 perkara, sama ada dia makruh ataupun haram, tetapi masih mengekalkan sahnya puasa orang itu, tidak batal puasa. Di samping kadang-kadang jadi berdosa, kadang-kadang jadi makruh sahaja, ya. Jadi mudah-mudahan kita perbaiki insya-Allah pada tahun depan puasa kita, semoga mendapat pahala puasa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah kita bertemu lagi pada perjumpaan yang lain. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa hdina as-siratal mustaqim. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wasallam.